permulaan BDM kita, Hilal. So antara metod yang banyak memberikan profit kepada pengguna. Okey, selamat datang kepada Aiman. Terima kasih kerana hadir pada sesi kelas yang sepi pada malam ini. So tak apa. So basically kelas ni memang akan direkodkan. Kita akan buat short je kelas ni. So kita akan kongsikan daripada awal macam mana kita nak setting. Kita nak kongsikan macam mana kita nak setting macam mana kita nak setting scalping grama pada laptop. Kemudian kita akan tengok macam mana cara entry yang boleh kita gunakan untuk menggunakan scalping keramat dalam perdagangan. So daripada awal kita akan set balik daripada default macam mana kita nak set scalping keramat ni. So kita akan kosongkan balik chart. Kita akan buka satu chart baru dan kita akan setting daripada awal macam mana nak setting indikator scalping keramat ni seperti yang kita tahu. Jadi kita akan mula dengan chart GBP AUD. Okey, sebelum kita pergi kepada detail, scalping keramat ni sebenarnya sesuai digunakan untuk mata wang GBP AUD kerana setelah dianalisa dan dibuat test beberapa kali, dia sangat menjadi bila digunakan dengan GBP AUD. So kalau kita nak menggunakan scalping keramat ni, basically kita trade lah di currency GBP AUD. Okay, jadi kita akan sentuh tentang macam mana kita nak setting indikator scalping keramat daripada awal sampai ke seterusnya lah. So indikator scalping keramat ni sebenarnya menggunakan indikator moving average ataupun MA. Orang ramai panggil MA, ada setengah panggil moving average. Moving average yang digunakan adalah moving average 25 dan juga moving average 24. Dengan setting dia, kita akan pilih setting simple dan close. Jadi kita akan setting balik daripada kosong. So bila kita buka chart GBP AUD tu, dia akan ada rupa bentuk begini dan kita akan gunakan time frame H1 sebagai time frame yang kita trade untuk scalping keramat. So mula-mula kita masukkan indikator terlebih dahulu. Cara paling mudah, kita boleh right click je, kita tekan dekat that's silap-silap tu template. Kalau kita dah save template, kita boleh load je template. Tapi kalau kita belum buat template lagi, so kita go through daripada awal. Kita pergi dekat bahagian atas ni, indicator, insert, kita masukkan moving average ke dalam chart. Alright, masuk. Alright, kenapa? Terus. So kita masukkan moving average, setting. Thank you. Alright. So setting moving average yang kita guna pakai adalah simple dan close sahaja. Moving average kita setkan 25. Level dia so dia pergi lain ni. Indicator, trend, moving average, money flow index. Ada ralat yang berlaku di situ. Tak apa, kita cuba drag daripada sini. So moving average MA trend. So kita drag dekat sini. Okey, kita boleh drag dari tepi untuk masukkan ke dalam dan setting 25 dan kita pilih simple dan close. Kemudian pada bahagian level kita tambahkan negatif 500 kat sini, negatif 1000 dan negatif 1500. Kemudian kita tebalkan thickness line tu dan kita klik OK. So dia akan keluar macam ni lah dekat indikator. Okey, satu lagi kita masukkan lagi sekali moving average. Kalau tadi kita masukkan moving average 25, so sekarang kita akan masukkan moving average 24 pula. Secara dia sama, kita boleh buka dekat sini
dekat cursor yang bahagian sini, nombor 4 daripada kiri, kita cari indikator kat sini. Buka dia punya tools dia, pilih trend dan cari moving average, kita drag masuk ke dalam saja. So bila kita dah drag dalam ni, kita tukar period kepada 24, kemudian color dia kita semua, dan cuma level saja kita ubah. Kalau tadi level tadi negatif 500, sekarang level dia adalah 500 je, tak ada perkataan negatif kat situ, dan juga 1000, dan terakhir 1500. Dan warnanya kita tukar kepada warna lain supaya dia berbeza dengan yang MA25 tadi. So mungkin kita boleh taruh color maroon dan kita klik OK. So inilah rupa bentuk indikator yang kita dah setting pada chart kita. Jadi macam mana tadi basic untuk setting indikator scalping keramat ni ke dalam chart. Jadi bila kita dah setting indikator scalping keramat ni, iaitu dua MA yang digunakan, MA24 dan MA25, dan dia ada tambah level dekat situ 500, 1000 dan 1500. Kita boleh right click dekat sini dan kita boleh save template. Jadi bila kita dah save template ni, akan memudahkan kita. Next time kita nak pakai, kita hanya perlu right click dan load saja template. Sebagai contoh, kita letak scalping keramat. Okey, jadi kita boleh save lah. Jadi kita dah save dekat sini. Contoh kalau kita buka satu chart baru, ni saya pangkah dulu. Kita buka satu chart baru, kita nak go through balik, kita tak payah setting lagi sebab kita dah save template. Jadi kita buka GBP AUD. Dekat sini buka GBP AUD. So kita tekan right click saja, kita pergi dekat template, kita cari scalping keramat tadi. Scalping keramat. So kita jumpa scalping keramat dan kita tekan dia akan load template yang kita dah save tadi. Jadi kalau kita nak buat testing dekat pair lain pun boleh menggunakan template yang sama. Okey. Jadi kita tengok terus macam mana penggunaan scalping keramat dalam trading. So scalping keramat ni dia sangat mudah sebenarnya guna. Jadi untuk trader-trader yang masih belum ada kefahaman untuk trade menggunakan kaedah lain, kita boleh pilih scalping keramat sebagai salah satu option untuk kita trade. Okey, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, line-line MA yang ada dekat sini, dia ada beberapa line utama lah. Kita nampak 3 line merah dekat atas. Saya bulatkan ni, 3 line merah dekat atas dan 3 line hijau dekat bawah. Okey, 3 line merah dekat atas dan 3 line hijau dekat atas. Jadi macam mana nak menggunakan scalping keramat ni? Sebenarnya kita hanya akan entry di line-line tersebut sahaja. Kalau kita perhatikan dekat bahagian tengah ada satu line berwarna biru ni. Line warna biru ni kita tak akan masuk dekat line warna biru ni. Selagi price ada dekat tengah-tengah ni, kita consider tiada setup ataupun tiada entry yang disignalkan untuk kita masuk. Jadi kita hanya akan masuk sama ada di line merah pertama, line merah ataupun line merah ketiga. Sama kita boleh masuk buy di line hijau yang pertama, line hijau yang kedua, line hijau yang ketiga. Jadi itu basic set untuk scalping keramat. Jadi kita nak tengok bila mana setup yang boleh kita masuk dan setup yang tak boleh kita masuk, dan apa pula syarat-syarat untuk kita menggunakan scalping keramat ni. Okey. Syarat pertama, line merah ataupun line 3 line yang dekat atas ni kita hanya akan cari peluang untuk sell sahaja, dan 3 line hijau dekat bawah kita akan cari peluang untuk buy. Jadi jangan dia sampai ke atas ni kita masuk buy pula, terbalik. Jadi kalau kita price sampai dekat 3 line yang dekat atas, kita akan cari setup untuk sell. Sebaliknya kalau dia singgah dekat 3 line yang pertama dekat bawah ni, kita akan cari buy. Jadi kena clear dekat situ. Jangan dia turun bawah kita masuk sell, dia naik masuk buy. Tak boleh. Jadi kita kena tengok. Jadi kalau kita buka di time frame H1 ni, cantik, kita akan nampak setup dia. Okey, sebagai contoh. Syarat yang pertama, kalau kita nak cari sell di bahagian line merah ni, kita
kita besarkan sikit kita cat ni untuk kita lihat kaedah dia. Okey, price travel daripada, kita ambil contoh hari ni. Dalam kita ambil contoh hari inilah. Hari ni kita ambil contoh. Okey, so dalam hari ni kita lihat price bermula daripada zon tengah. Price bermula daripada sini. Okey, jadi bila kita nampak price naik, dia sampai dekat line merah merah. Dah ada tanda-tanda untuk kita masuk. Dan kita telah kedua. Dan sampai ke line merah ketiga, barulah kita masuk setup. Syarat dia, untuk kita entry, haruslah candle yang pertama sampai dekat line, mana-mana line, dan close dahulu. Sebagai contoh dalam situasi ni, candle yang bullish, dia sampai line merah yang ketiga dan dia close. Kemudian kita akan cari entry di apabila candle kedua buka, setelah syarat-syarat dipenuhi. Okey, jadi syarat utama dia untuk scalping keramat, candle yang sampai dekat line merah ni haruslah close. Jadi bila candle ni sampai, candle ni kena close dulu. Maknanya kalau candle ni sampai pukul 6, pukul 7 baru kita boleh masuk. Jika candle pukul 6 tu memenuhi syarat-syarat yang kita inginkan. Jadi apa syarat yang diperlukan untuk masuk sell? Okey, jadi dekat sini kita akan tengok shadow. Okey, perhatikan candle yang sampai dekat line merah pertama, dia punya echo ataupun dipanggil sebagai shadow. Jadi kita kena perhatikan shadow yang terbentuk selepas candle tersebut close. Dekat sini kita perhatikan ini shadow dia. Terang sangat tak nampak pula. Tukar color lain. Okey. Okey, perhatikan shadow dia. Ini shadow dia sewaktu dia sampai dekat sini. Jadi kita kena tengok shadow atas dengan shadow bawah. Okey. Ini kuning ni adalah shadow atas. Saya marking dengan arrow dekat sini. Ini adalah shadow atas. Yang belah sini, candle yang hitam ni. Candle putih ni dia dah reverse. Maknanya candle putih tu candle kita masuk. Candle hitam ni candle kita perhatikan. Adakah syarat-syarat dipenuhi. Jadi kita kena perhatikan size candle ni. Jarak dia. Kalau candle untuk sell yang menunjukkan setup sell tu dah boleh masuk. Boleh valid untuk sell. Shadow di atas harus lebih panjang daripada shadow di bawah dengan nisbah 1:3. Nisbah shadow. Ini syarat yang penting untuk menggunakan scalping keramat. Nisbah shadow 1:3 kurang-kurang. Kalau lebih tak apa, jangan dia tak sampai 1:3. Sebagai contoh, okey, kita tengok bila candle ni sentuh dan close, dia dah siap. Jadi kita tengok echo dia. Ada tak size shadow 1:3? Jadi kat sini kita perhatikan shadow atas 20 pip. Shadow bawah 5 pip. Jadi satu ni tersebut. Jadi kalau syarat ni ada, kita boleh masuk bila candle baru buka yang warna putih ni. Let's say kata tadi pukul 6. Sekarang pukul 7. Jadi pukul 7 buka, kita boleh masuk sell. Sebaik saja candle ni close, kita nampak shadow ni memenuhi syarat yang kita nak, kita masuk pada next candle. Kita akan ambil 10 pip sahaja, berulang kali. Jadi kenapa method ni dipanggil sebagai scalping keramat? Sebab dia adalah satu bentuk scalping. Jadi kita tak ambil 50 pip, 60 pip, kita tak ambil. Kita akan ambil 10 pip berulang kali. Bila dia dah close 10 pip, dia naik balik, kita sell balik. Jadi jarak stop loss kita akan letak 20 pip daripada shadow. Sebagai contoh, shadow tu price dekat sini, kita akan ambil 20 pip untuk letakkan stop loss 20 pip ke atas dari hujung jarum, dari shadow 20 pip dari shadow. Sebagai contoh, 20 pip daripada shadow, stop loss. Jadi ini ruang untuk stop loss kita. Ini ruang entry, arrow ni tempat kita entry, sell. Jadi kita dapat TP 10 pip banyak kali. Selagi dia tidak memecahkan zon shadow ni, kita boleh sell. Jadi kita nampak kat sini banyak kali dia bagi kita entry.
sekali, 2 kali, 3 kali. Even dalam candle putih ni yang belum siap pun, dalam candle yang ini pun 1 jam jadi H1 ni dia ambil 1 jam untuk siapkan complete sebuah candle. Jadi dalam masa 1 jam tu pun kita boleh dapat banyak entry yang berulang kali. Jadi clear, syarat dia simple je. Dia perlukan first candle menyentuhi mana-mana line ni, sama ada line pertama, kedua ataupun ketiga, dan bila dia close dekat line tu ataupun hampir dengan line tersebut, kita lihat pada saiz nisbah shadow. Kalau nak sell, pastikan shadow atas lebih daripada shadow bawah. Kalau bawah tak ada shadow pun lagi bagus, sebab ada jarum yang panjang, lagi bagus untuk kita masuk sell. Jadi kita akan masuk pada next candle, bukan candle tersebut, sebab candle tu tak siap lagi. Kita tak tahu dia nak buat ekor panjang ke ekor pendek, kita tak tahu. Jadi bila candle tu betul-betul dah siap, the next hour baru kita masuk sell. Kita ambil 10 pip je. Dia naik balik dekat tempat open ni, kita sell balik. Naik lagi, kita sell lagi. Kita tengok lagi contoh keadaan-keadaan yang ada. Okey, let's say kata hari ni kita fokus pada setup buy dulu. Setup sell dulu. Setup buy nanti kita tengok. So dekat hari ni tak ada setup sebab tak sampai line ni. Dekat sini ada. Dekat sini hari yang ni ada. Dia sampai dekat sini. Jadi bila sampai dekat sini, kita kena lihat nisbah shadow tu. Adakah shadow ni memenuhi syarat. Jadi kita tengok case dekat sini. Syarat yang pertama, dia dah sampai dekat line yang pertama. Okey, valid. Echo. Okey, kita tengok echo dia. Dekat sini, echo untuk yang ni Echo yang ni jarak dia berapa? Dekat sini, echo dia 20 pip ke atas dan bawah ni almost tak ada echo. Lebih kurang 20 pip. Jadi valid untuk kita masuk sell. Jadi kita boleh sell pada candle yang hitam yang ni. Kita boleh masuk pada candle yang kedua ni. Kat sini kita dah masuk. Walaupun dia naik ke atas, kita punya stop loss, kita letak 20 pip daripada shadow tadi. 20 pip daripada shadow. So dia tak kenalah. By right dia tak kenalah. Sini ke sini 20 pip. 20 pip dia tak kena. So sehari normally akan ada satu setup ataupun dua, kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. So 20 pip dia punya stop loss. Jadi kita entry dekat sini. Dia buka je candle baru, saya marking candle kita nak masuk tu saya marking. Ini kita masuk on candle yang ini. Yang saya tandakan dengan line purple ni. So kita masuk dekat sini. So dapat lebih kurang 20 pip, 30 pip. So kita boleh masuk berulang kali selagi stop loss ni tak dipecahkan. Jadi itu setup, ciri-ciri setup sell tu. Kita kena perhatikan jarum. Macam semalam pun sama juga. Kalau kita lihat candle yang ini, yang first candle yang cucuk line merah ni, yang ini ini dia punya saiz jarum dia. Ni saiz shadow bawah dia. Candle yang kecil ni, sebab candle yang ni tak sampai. Candle yang ni tak sampai, candle ni tak sampai. Jadi candle yang ini baru sampai. Kita ambil candle yang ni, so kita akan masuk on candle yang ini. Jadi bila syarat tu complete, kita boleh masuk sell dekat situ. First pastikan candle reject dekat situ, then kita check punya shadow, pastikan nisbah shadow tu 1:3. Jadi bila ada syarat-syarat tu, kita boleh masuk sell pada next candle. Kita tengok lagi contoh-contoh yang ada. Macam hari ni tak ada setup sell sebab dia tak sampai. Kalau dia sampai dekat sini ataupun dia sampai dekat mana-mana line merah tu, kita boleh masuk sell. Kalau dia sampai sini, dia sampai sini, kita boleh masuk sell. Tapi tak sampai, kita tak boleh masuk sell lah. Dekat line biru tengah-tengah ni tak valid. Line tengah-tengah ni kira line neutral ataupun tiada setup. Jadi kita tengok keadaan-keadaan. Macam keadaan dekat sini pun. Dekat sini pun sama. Kita nampak kat sini kita besarkan sikit. Okey. So waktu price sampai dekat sini, kita perhatikan candle yang pertama. Okey. Kat sini sebenarnya boleh masuk sebab candle yang pertama ni dah sentuh dan bawah ni tak ada shadow. Jadi kita ambil kira shadow yang ini dan bawah ni ada shadow. Jadi kalau tak ada shadow, kita consider
dia 1:3 dan dia dah sentuh line sini. So kita dah boleh masuk buy right dekat candle yang kedua dekat sini. Dengan meletakkan stop loss 20 pip daripada shadow atas. Nisbah shadow 1.3 dan SL 20 pip daripada shadow atas. So dekat sinilah. Senang cerita dekat sinilah. Jadi kita ukur jarak sini 20 pip tu tak sampailah 20 pip. Lebih kurang sini 20 pip. 18 pip, 20 pip. Kita letakkan 20 pip. Jadi kita sell dekat sini dan kita TP 10 pip, 10 pip, 10 pip. Jadi berkali-kali kita boleh ambil setup sell tu. Nampak? Dia tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jam dia main dekat zone shadow tadi. Jadi menunjukkan kita boleh scalp kat situ. Kalau 7 jam tu katalah sejam kita ambil 10 pip satu kali. Jadi kalau 7 jam kita sell dekat area tersebut, kita boleh dapat 70 pip. Walaupun market tak bergerak jauh, bergerak secara sideways. Tapi pastikan syarat shadow tu complete dulu. Kalau kita nisbah 1.3 tak boleh masuk. Contoh lagi dekat sini kita tengok. Dekat sini shadow dia sama, jadi tak digalakkan masuk. Dalam kes macam ni kita nampak kes macam ni. Okey, kita perhatikan candle yang pertama sampai dekat line atas. Kita tengok dia punya shadow dekat sini, shadow dia ni shadow dia. Dan shadow bawah dia dekat sini. Jadi shadow dekat sini sama panjang. Satu ni lebih kurang 6 pip, yang ini pun lebih kurang 6 pip. Jadi tak berlaku ni satu nisbah 3. Jadi kita tengok pula pada second candle. Second candle kita tengok. Sini shadow dia berapa pip? Shadow dia ada 8 pip. Dan shadow bawah almost tak ada. Jadi kita masuk selepas candle ni siap. Masuk dekat candle yang ini. Jadi dekat sini baru kita masuk sebab nisbah shadow syarat dah ada. Kemudian kita masuk stop loss, pastikan atas 20 pip daripada shadow ni yang kita tandakan shadow tu, masuk dekat sini. So still dapat 10 pip boleh dapat. So kena perhatikan dulu setiap kali dia sampai daripada bawah ke atas. Kalau kita perhatikan dia downtrend dekat sini. So sekarang ni kita tengok bentuk untuk buy pula. Contoh buy punya formation. Kita tengok dekat sini buy punya formation. So kalau untuk buy punya formation pun sama, kita kena tunggu candle yang sampai dia reject. Katakanlah dekat sini first candle sampai dekat sini. Sini kita boleh ambil tak? Sini tak boleh ambil sebab bila dia sampai shadow dia kecil. Sini shadow dia dan ni shadow atas. Jadi lebih kurang sama shadow dia. Jadi kita tengok pada candle yang berikutnya. Kat sini. Ada candle kat sini, kita tengok shadow dia. Shadow yang ni dengan shadow yang ni. 1.3 tu ada tak? Ni 10 pip, yang ni pun 10 pip. Jadi yang ni pun kita tak boleh ambil. Kita tengok pula pembentukan sebelah dia lagi. Dekat sini. Dekat sini dengan shadow dekat sini. Jadi yang ini boleh kita masuk sebab shadow atas lagi panjang daripada tak boleh. Sini tak boleh sebab kita perlukan shadow bawah lebih panjang daripada shadow atas. Jadi kalau kita perhati kat sini, candle-candle ni semua tak boleh masuk. Dekat sini baru kita boleh masuk. Selepas candle ni baru kita boleh masuk. Sebab dekat sini baru kita nampak jelas nisbah shadow 1.3 tu ada. Nisbah dia 1.3. Stop loss 20 pip daripada low dekat sini. Dekat sini baru kita masuk buy. Tapi ni dah masuk hari berikutnya lah. Maknanya dah swing satu hari lah. Jadi kita tak nak ambil setup ni lah. Maksudnya setup ni kurang cantik dekat sini. Jadi kita tak masuk. Selagi shadow yang kita nak 1/3 tak ada, kita tak masuk. Contoh dekat sini. Sini yes, kita boleh masuk dekat sini. Kita perhatikan dekat hari yang berikutnya. Katalah semalam tu tak ada setup. Hari ni setup tu ada. Yang ni boleh masuk tak? Tak boleh sebab shadow dia sama panjang. Shadow dia sama panjang. Jadi kita tunggu lagi next. Dekat sini baru ada shadow yang bawah yang besar. Shadow bawah ni dengan shadow atas dia 1/3. Nisbah shadow 1/3. Shadow bawah harus lebih besar ataupun panjang daripada shadow atas. Jadi bila complete setup tu baru kita masuk
on next candle. Kita masuk dekat sini, stop loss 20 pip daripada shadow. Ni shadow dekat sini, stop loss 20 pip dekat sini. Biasanya tak kena. Jadi kita boleh ambil 10 pip, 5 pip, berapa pip kita ambil pun boleh. 10-15 tu standard lah. Untuk scalping kita tak ambil lebih daripada 15 pip lah sebenarnya. Kalau lebih daripada 20 pip tu dah kategori bukan scalping lah, kita swing. Jadi kalau kita nak scalp, kita ambil 10 pip, ambil 5 pip, ambil berulang kali. Jadi kita nampak kat sini, bila dia sampai dekat line MA yang bawah ni, dia akan reject banyak kali. Jadi dekat sini kita boleh swing. Even jarak ni ke bawah pun dia tak sampai 20 pip. Jadi tak kena stop loss. Itu syarat untuk buy. Sama pula juga macam ni. Kita nampak ada satu candle panjang yang turun jarum macam ni. Ini kita boleh ambil kira lah nak masuk ke tak, sebab dia punya shadow bawah terlalu besar. 100 pip dia punya shadow. Nak masuk tak boleh, kita takut. Jadi kita tunggu next punya formation. Candle ni dah keluar, shadow dia 1.3, kita masuk. Kalau tak cukup 1.3, kita tunggu candle yang berikutnya. Jadi kita kena tunggu setup tu complete baru kita masuk. Macam this one just nice. Kita nak buy dekat sini. Candle yang hitam ni dia tak, shadow dia sama panjang. Jadi kita tak nak masuk, kita tunggu candle yang ini. Candle yang ni jarum bawah dia lagi besar daripada jarum atas. 1/3 tu ada. Jadi candle yang kedua ni baru kita masuk buy dekat sini. Stop loss dekat bawah. Stop loss 20 pip daripada shadow low ni untuk kita buy. So kita dapatlah 10 pip, 10 pip, 10 pip. Jadi boleh guna untuk scalping. Pastikan kita ambil GBP AUD sahaja. Untuk keberkesanan method scalping keramat ni, normally kita guna untuk GBP AUD sahaja. Pair lain kurang jadi. Bukan tak boleh, boleh try back test. Bila dah masuk ini kita try tengok pair lain jadi ke tak jadi. Tapi yang direkomendkan oleh owner method ni, owner dia cakap gunakan untuk GBP AUD saja. Kalau nak profit lah. Kalau tak nak profit tak apa, boleh try. So itu syarat-syarat utama untuk menggunakan scalping keramat ni. Memang almost hari-hari ada setup. Kalau kita perhati kat sini dia akan ada setup hari-hari. Setup sell, setup sell, setup sell, setup sell, setup buy. Waktu tengah sideway pun akan ada setup sell dan ada setup buy. Jadi kita boleh masuk. Nampak tak? Jadi kat sini saya tak tunjuklah shadow tu. Saya kira faham tentang shadow, nisbah shadow dan juga entry point bila ada shadow tu. Next candle baru kita entry scalp 10 pip, 10 pip, 10 pip, 10 pip seterusnya. Dan satu lagi keadaan yang nak mengukuhkan lagi entry buy tu, contoh dia ada satu keadaan dipanggil tiga beradik. Tiga beradik ni satu keadaan macam ni. Kita dapat tengok bila kita nampak ada tiga jarum, tiga shadow yang reject pada line untuk kita buy, itu kuat ataupun kukuh untuk kita boleh buy. Kita boleh buy pada next candle pun kita boleh buy. 1, 2, 3. Kita nampak ada 3 jarum reject kat sini. 1, 2, 3. Ni. Saya kotakkan sekali. Ni 3 jarum. Itu menunjukkan rejection yang kuat pada satu line. Jadi dia akan naik lah. Cuma sama juga kita akan ambil untuk scalping. Kita tak swing. Nampak keadaan atas ni pun sama. Bila kita perhatikan ada 3 jarum untuk sell dah keluar dekat sini, itu menunjukkan kemungkinan besar yang akan turun. Jadi kita still sama, kita tunggu juga pembentukan shadow 1-3 tu. Tapi kalau dia keluar 1-2 pun tak apa, sebab dia dah ada satu setup yang advance juga untuk scalping keramat ni, dipanggil 3 shadow ataupun 3 beradik. Maknanya kalau budak-budak scalping keramat dia akan panggil tanduk dia. Maknanya dah ada 3 tanduk keluar dekat line merah, memang dia akan sell dengan lot yang agak besar lah dekat kawasan-kawasan tersebut. Selalunya berlaku dalam waktu-waktu price tu membuat sideway. Jadi itu 3 benda. Yang pertama, pastikan candle tu sentuh dekat mana-mana line MA dan close dahulu. Syarat kedua, tengok pada shadow, adakah dia memenuhi syarat 1:3. Kalau ya, baru masuk pada next candle. Dan syarat tambahan dia, sekiranya berlaku 3 beradik macam ni,
macam ni ataupun macam ni, dah boleh masuk sell pada candle yang keempat. Bila dah keluar shadow 3 ni, boleh masuk on candle yang keempat. Jadi 3 shadow ni complete lah menunjukkan ada rejection yang kuat. Jadi price kemungkinan besar akan bounce. Di time frame H1 saja, macam keadaan macam ni, 3 shadow banyak sebenarnya berlaku. Jadi satu hari, dalam masa satu hari dia akan ada 1 ataupun 2 setup untuk masuk scalping keramat ni untuk pair GBP AUD. Jadi boleh curi peluang dekat situ. Macam saudara Hilal sendiri pun dekat satu zone tu dia boleh scalp sampai 17 entry. 17 entry tu maknanya 10 pip TP, turun balik masuk bagi buy TP, sebanyak 17 kali. Jadi pengguna-pengguna scalping keramat ni dia seronok sebab untuk buat affiliate pun boleh, untuk scalping pun boleh. Cuma stop loss kena ada lah. Maknanya bila kita entry apa-apa pun, pastikan stop loss tu kita letakkan siap-siap. So itu sahaja sebenarnya basically scalping keramat punya rahsia. Tiada rahsia sebenarnya. The secret of scalping keramat sebenarnya adalah kita kena tunggu setiap syarat-syarat tu berlaku baru kita masuk. Jadi winning rate dia agak tinggi sebenarnya. Dan sekarang juga dalam proses pembikinan EA untuk benda ni, expert advisor. Nanti bila dah siap, insyaAllah saya akan announcekan benda ni. Boleh follow copy trade juga kalau malas nak trade sendiri, boleh follow copy trade menggunakan scalping keramat ni. So ini method, cara-cara dia. Everyday akan ada setup. Boleh jelas kat sini kita nampak. Buka time frame H1 kita nampak. Almost hari-hari ada setup. Setup buy, setup sell. Jadi kita tak perlu lihat trend sebenarnya untuk menggunakan scalping keramat ni, sebab kita scalp, kita nak curi 10 pip dalam trend menaik tak ada masalah. Bukan kita nak ambil 100 pip. Kita nak ambil hanya 10 pip saja. That's why method ni dinamakan scalping keramat, sebab kita memang betul-betul scalping. Scalping kalau kita faham, dia akan ambil bawah daripada 15 pip. Tapi kalau kita confident dia nak bertukar trend tu, terpulang. Kalau ada pemahaman lain yang nak digabungkan dengan scalping keramat, mungkin boleh hold ke whatever. Tapi sebenarnya walaupun kita ambil 10 pip dan bila kita ambil dengan kerap, kita boleh dapat pip yang besar juga. Kalau 10 pip 10 kali pun dah 100 pip sebenarnya. Sebab market ni dia akan spend most of their time membuat sideways sebenarnya. Sideways 5 hari, 10 hari, 1 hari, 2 hari trending. Jadi scalping adalah salah satu cara yang cepat untuk kita growkan account. So ada soalan tak setakat ni? Kalau tak ada, saya rasa itu dulu untuk hari ni. So terima kasih kerana join penerangan tentang scalping keramat ni. Boleh juga follow page APX Tube nanti akan diuploadkan video-video pembelajaran juga dalam tu. So terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam.